Ila hadratin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal awliya wal ulama was syuhada was salihin wa ila jami'il arwahil muslimina wal muslimat wa ila arwahi abina wa ummina al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك صدق الله العظيم Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi
تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Alhamdulillah. Tinggi-tinggi puji kita persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla, Allahu Jalla Jalalah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada para sahabat baginda, ahli keluarga baginda sekaliannya. Begitu juga kepada tabi'in, kepada para aulia, para syuhada dan juga orang-orang yang soleh. Semoga Allah merahmati mereka
Begitu juga kita hadiahkan segala kebaikan yang kita lakukan hari ini kepada kedua ibu dan bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Semoga Allah merahmati mereka atas nikmat yang masih kita nikmati pada hari ini, yang tak sempat ibu dan ayah kita nikmati, no? Alhamdulillah, macam yang selalu saya cerita, kita hari ini mewah dengan pakaian. Telekung kita saja, no? Berbelas-belas pasang, kan? Sekarang ni pula telekung kan keluar macam-macam fashion, macam-macam color. Tapi kita juga pernah menyaksikan ibu kita dulu, telekung selai tu pun kadang jarang nampak tembul-menembul. Yang tu lah dia ulang pakai. Ni tak lalat penuh. Kita punya telekung tak ada naik, tak lalat. Lalat tak ada singgah. Subhanallah. Kan? Nah, saya ingat lagi mak saya punya telekung ni berkeritam, tidak lalat dia nak. Kain tu halus sampai gebu kain dia. Gebu. Halus, sejuk, sedap pakai. InsyaAllah, nah. Kalau buka tengok telekung hamba, ya Allah, banyaknya. Semayang tak banyak mana, telekung banyak pada semayang. Jenuh nak jawab depan Allah nanti, no. Allahu Akbar. Takaburnya hamba ni, ya Allah. Semoga Allah merahmati mereka, nah. Di sebalik kesusahan yang mereka alami dan di sebalik kesenangan yang kita nikmati. Kita hidup zaman penuh dengan kemewahan. Zaman yang Rasulullah sebut kepada para sahabat. Hampa tahu tak kata Rasulullah akan datang nanti satu zaman, mereka tak payah keluar pergi kerja pun daripada makan. Mereka tak payah keluar pergi kerja daripada makan. Dah berapa lama dah kita tak keluar pergi kerja? Pernah ada makcik tu sejak tak kerja kebuluran? Tak. Malahan melimpah-limpah. Sahabat kata, kalaulah kami boleh hidup di zaman mereka itu, nescaya kami takkan tinggal tempat sembahyang. Kita punya tinggal lah. Sebab dia tak hidup lah. Kita hidup. Zaman tu kata Rasulullah, zaman penuh dengan fitnah. Fitnah ketika hidup, fitnah ketika mati. Orang mati pun dia fitnah. Tidak. Dah mati dah kawan tu. Pun tak habis lagi penghulunya nak kata kat dia. Inilah zaman kita, no? Inilah zaman kita. Dan Alhamdulillah, kita cuba lalui kehidupan zaman yang penuh dengan fitnah ini dengan lebih berhati-hati, berbekalkan ketakwaan dalam diri. Bila adanya takwa dalam diri kita, setiap tindakan, percakapan, akhlak kita jaga. Orang yang bertakwa ni, dia akan jaga setiap tindakan dia. Ketika mana dia menyantuni manusia lain, dia menyantuni ahli keluarga dia menyantuni binatang, dan begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan. Pasal apa? Orang yang bertakwa itu sentiasa berhati-hati dalam tindakan. Dan Alhamdulillah, ya Allah, pagi ini kita akan sambung pengajian kita dalam perbincangan kitab Syama'il Muhammadiyah. Kita masih lagi di dalam berkaitan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-29. Kitab saya muka surat 19. Kitab tu muka surat apa? Kat apa? Muka surat 28. Muka surat 28. Hadis yang ke-29. Yang tu yang tu 10. Lagi banyak ilmu tu. Dia lagi banyak muka surat, lagi banyak ilmu. 108. Kita baca hadis dulu nah. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Suwaid bin Nasr. Qala haddatsana Abdullah bin Al-Mubarak an Ma'mar an Thabit Bunani an Anas an Sya'ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ila ansafi udhunai. Anas radhiyallahu anhu menyatakan panjang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mencecah pertengahan dua telinga. Bila ditanya kepada Anas berkenaan dengan rambut baginda sallallahu alaihi wasallam, kita dah pun belajar pada bulan yang lalu tentang sifat rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 sifat.
limah, jummah, wafrah. Yang mana yang dikatakan limah itu melepasi dua cuping telinga ni. Yang ada subang ni, bukan cuping atas ni. Cupang yang cuping. Kalau ni akan sebut subang di atas ni pada ya tentang sini. Rambut Nabi melepasi sampai di bawah dua cuping telinga ni. Itu dipanggil limah. Limah. Dan kemudian dikatakan jummah. Jummah ini dia lepas dua telinga, lepas daripada dua cuping ni, hak tadi sama betul-betul paras ni. Ni dia lepas sikit, tapi tak sampai kena bau. Panjang sikit. Mungkin dekat leher ni, tapi tak sampai kena bau. Maka itu dipanggil jummah. Satu lagi disebut sebagai wafrah. Lepas daripada ni, betul-betul duduk atas bau. Betul-betul duduk di atas bau. Jadi, nak cerita, Nabi ni pernah berambut panjang. Tapi bila jumpa dengan Anas bin Malik, saya kata, antara sahabat yang paling dekat dengan Nabi SAW, yang hidup bangun dengan Nabi, yang makan tidur dengan Nabi, adalah Anas bin Malik. Maka Anas bin Malik kata, ada ketika-ketikanya, rambut baginda SAW, katanya, kana ila ansafil udunai. Sehingga mencecah tahu ni saja. Okey. Kita dah baca dah sifat rambut Nabi. Tidak terlalu panjang. Tak terlalu pendek. Tak terlalu lurus. Dan tidak terlalu kerinting. Berombak-ombak sahaja. Kemudian, ikal mayang. Rambutnya ikal mayang. Tidak terlalu panjang, tingginya yang sedang, dada luas berbidang. Ketika berjalan, condongnya ke hadapan, lajunya seperti turun tempat yang tinggi. Apa bunyi aku tu? Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Syair kemarin kan itu macam puji yang rambut dia tu tak panjang sangat dan tak terlalu pendek. Nak cerita ni tentang keindahan rambut baginda Nabi SAW. Bukanlah macam orang duk taruh rambut sampai ke tengah belakang tu. Taklah sampai macam tu. Dan bukannya pendek sampai botak. Nabi ni dia pernah botak 2 kali je. Dalam hayat dia ketika mana dia buat umrah dan dia buat haji. Dan dia tak pernah botak. Kerana apa? Kerana rambut adalah sebaik-baik perhiasan yang Allah Ta'ala letak atas kepala. Untuk lelaki, untuk perempuan dia bertudung lah. Buka tudung itulah mahkota kita yang di dalam rumah. Jadi semulia-mulia wanita yang pandai menjaga rambutnya. Kalau panjang, jaga lagu cara panjang. Kalau pendek, jaga lagu cara pendek. Kita tahulah nak jaga rambut masing-masing macam mana. Jangan biak, jangan menternak, kutu sudah. Nak taruh rambut panjang sampai ke kaki pun, taruhlah. Jangan biar kelih momok naik, sampai bergembut-gembut. Macam salji tu. Yang tu memang penyakit. Kemudian, jangan menternak pula dalam tu kan. Jaga, tu yang dikatakan mahkota. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah punya rambut ni memang cantik. Dia tak payah buang minyak pun dah berminyak. Tu yang dia kata rambut dia tu ikal mayang. Janganlah duk bayang panjang mengurai ikal mayang tu dah. Kan dia kata tidak terlalu panjang, pertengahan, bawah sikit daripada cuping telinga. Kata betul-betul kalau ni disebut ansafi udhunai. Betul ya dengan telinga dia. Bukan hak depan ni, tapi yang di belakang ni. Hak depan tu sekali lagi dia akan cerita.
Nabi sikat rambut macam mana? Cara Nabi sikat. Nabi selalu meminyakkan rambut. Walaupun rambut dia dah berminyak. Nabi selalu pakai minyak wangi. Walaupun Nabi dah wangi. Sebab apa? Baginda sallallahu alaihi wasallam ini sentiasa kemas dalam penampilan. Jadi ketika mana Anas bin Malik menceritakan tentang hadis ni, Anas bin Malik melihat baginda sallallahu alaihi wasallam lepas saja mandi, dia akan carilah minyak. Dia akan sapu minyak tu. Nampak bersinar. Apabila terkena pantulan cahaya ni, nampak bersinar-sinar. Segak cantik tu. Hitam. Hitam pekat rambut dia. Berkilat. Dengan kulit dia yang putih. Dengan mata yang bercelak. Dengan kening seolah seakan-akan bersambung. Macam mana punya segak tu, no? Tak dapat kita nak bayangkan satu fizikal makhluk ni yang mana kata Anas bin Malik, aku takkan pernah jumpa dah manusia yang secantik itu. Takkan pernah jumpa dah. Betul? Antara sahabat yang umur panjang, Anas bin Malik, kau tak pernah jumpa dah kata. Tengok kau ni mata nampak bercelak tapi rambut botak. Adalah kelebihan dan kekurangan. Namun kesempurnaan itu hanya ada pada satu diri, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian haddatsana Suwaid bin Nasri qala haddatsana Abdullah bin Mubarak an Yunus bin Yazid an Zuhri qala haddatsana Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah an Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusdilu sya'rahu wa kana al-musyrikuna yafriquna ru'usahum wa kana ahlul kitabi yusdiluna ru'usahum wa kana yuhibbu mawafaqahu ahlul kitabi fima lam yu'mar fihi bi syai'. Thumma faraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan pada awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membiarkan rambut baginda terurai. Ketika itu orang musyrik merapikan rambut mereka ini, menyikatnya ke arah tepi dan berbelah di tengah. Sedangkan ahlul kitab sendiri membiarkan rambut mereka terurai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih suka meniru perbuatan ahlul kitab selama belum ada ketentuan bagi Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa merapikan rambut baginda. Ini gaya rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kata Ibnu Abbas ni Abdullah bin Abbas menyifatkan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang dia biar terurai. Bila disebut dibiarkan terurai, rambut depan dia ni kadang dia biar turun menutupi dahi. Terurai tu rambut depan. Apa orang panggil remus? Remus. Kadang dia biar depan tu terurai menutupi dahi. Pasal apa dia tak belah? Sebab orang musyrikin suka belah tepi. Orang musyrikin suka belah tepi. Jadi di antara musyrikin dengan orang ahlul kitab ni di kalangan Bani Israel yang saya selalu sebut menghafaz kitab Taurat, Injil, Zabur, itu ahlul kitab. Di antara gaya hidup ahlul kitab dengan musyrikin, Nabi kata lebih baik ikut ahlul kitab. Sebab ahlul kitab ni dekat dengan Allah lagi daripada musyrikin yang mensyirikkan Allah. Jadi Nabi ikut style rambut. Ikut style rambut ahlul kitab ketika itu. Dan kadang, sebab apa? Sebab tak disyariatkan. Pasal rambut tak disyariat. Hang nak simpul lagu mana apa hang simpul. Selagi tak turun syariat. Jadi bila diturunkan syariat, suruh merapikan rambut. Nabi belah. Nabi sikat rambut bagi elok-elok, bagi rapikan rambut. Nabi tak biar berjuntai di dahi kerana memudahkan baginda solat. Memudahkan. Nabi di antara individu yang apabila bersolat akan cari kufiah. Lelaki sunat pakai kepiah. Kita pakai kepiah lah. Sebab apa? Sebab nak jaga rambut depan tak mau bagi berjuntai ketika mana sujud.
Bila berjuntai di depan, dibiarkan sujud tidak sah kerana sujud di atas rambut. Jadi ketika ni, bila diturunnya syariat agar menjaga rambut, di depan jangan dibiarkan lepas, maka Nabi sikat dah. Lepas daripada peristiwa tersebut, Nabi pun sikat. Itu yang dia kata. Kadang dia belah tepi, kadang dia belah tengah. Jadi kita ni, tak usah ambil kisahlah sangat pasal nak belah rambut. Kan? Ada yang kata, ikut sunnah Nabi belah tengah. Ada ketika Nabi belah tepi. Kalau nak belah tepi, beratlah ke kanan. Okey? Beratlah ke kanan kerana Nabi akan memuliakan yang kanan daripada yang kiri. Kalau nak belah tepi. Tidak, biar belah tengah. Tidak, tak usah belah terus. Kan? Saya sendiri pun tak tahu rambut pun ni belah ke mana. Boleh belah lah kot dah. Kita ni tak apa nak kisah jenis tarik-tarik dia kata. Simpul. Nak sikat sangat-sangat pun luruh lambat-lambat. Sedih tengok dia duduk keluar tu. Tarik tu nak datang. Simpul sudah. Jadi ini terpulang. Namun ketika mana nak dapat pahala ni. Nak dapat pahala sikat rambut. Nak buat macam mana? Ketika mana kita sikat rambut. Aku merapikan rambut kerana Allah. Mengikut sunnah Rasulullah yang selalu jaga rambut. Membasuh setiap minggu baginda Nabi SAW. Basuh setiap hari Jumaat. Kita lah ni sempo berlambak. Ayak berlambak-lambak. Tak usah basuh seminggu sekali lah kot. Kadang-kadang lupa sampai sebulan sekali. Hapak serumah. Keluar hapak tu kot lubang tudung. Tak pergi pergi sayang dengan orang tu. Sial kat kawan tu jenuh tahan apa. Kita lah ni banyak alat Allah Ta'ala bagi macam-macam. Hamau bau apa. Sempo untuk perempuan berhijab ada. Sempo untuk tak berhijab saja. Dia buah nama je seropa. Seropa je. Ambil sabun Fab tu. Saja kata jangan saja melawak. Cari balik semua pitang sabun Fab. Punah aku. Okey. Jadi dia tak abang dah. Penjagaan rambut pada Nabi SAW amat dititik beratkan. Dia nak abang apa ni? Dia nak suruh kita jaga macam tu. Dia adalah satu mahkota kita. Jangan sampai dia berbau. Kita orang perempuan, kan kita ni kita balut. Kita bungkus kepala kita kan. Di antara bungkusan yang awal tu, dalam ni lah. Kan? Bila kita berpeluh, kita buka benda tu jadi lembab. Kita letak di tepi. Esok pakai pula. Janganlah. Lusa pakai pula. Kadang-kadang menatang tu pun, dia tak salin bang. Minggu busuk. Busuk. Ceritalah. Kalau kata macam saya ni duduk dalam tudung ni sampai pukul 7 ni tu. Balik saat buka duduk sampai pukul 7. Tak ni. Kalau hang tak salin, diri sendiri tak apa nak boleh nafas. Tambahlah orang lagi nak main nak salam. Kita ada bersalam ni berpeluk cium. Apalah anak murid aku kata terpaksalah ustazah kot kan. Nak kata sat lagi tak boleh dah. Kita jaga kerana Allah dan Rasul. Dapat pahala. Kita basuh rambut dapat pahala. Kita belah rambut dapat pahala. Tak kira kau belah kiri ke, kau belah kanan ke. Itu bukan persoalan. Jangan kata belah tengah ikut orang musyrik. Bukan. Kita ikut Rasulullah. Ada ketika Nabi belah tengah, ada ketika Nabi belah tepi, ada ketika Nabi tak belah, ada ketika Nabi biar rambut ke depan. Oh segak tu cantik sungguh. Ketika mana ni ada satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Waktu tu Rasulullah giliat di rumah isteri dia yang bernama Hafsah. Hafsah ni puteri kepada Umar Al-Khattab. Antara jarak rumah Hafsah dengan rumah Sayyidatina Aisyah ni lebih kurang 1 meter. Daripada kalau kata Nabi keluar daripada rumah Hafsah tu, Aisyah nanti duduk kat tingkat dia akan nampak Nabi duduk jalan main.
Isteri-isteri ni sentiasa merindu Nabi. Sentiasa rindu. Padahal Nabi ni bukan kata bini muda duduk di sungai petani, bini tua duduk di Ipoh lah. Semua ada dekat-dekat tu nak. Tapi pasal Nabi ni dia baik. Nah, dia baik sangat. Kira dia nanti pagi-pagi tu dia akan menyantuni, dia akan pergi satu biji orang, dia akan pergi semua. Cuma ada malam-malam yang dia bermukim, dia akan tidur di situ. Hari tu giliran dia di rumah Sayyidatina Hafsah. Jadi bila Nabi keluar ni, Sayyidatina Hafsah ni akan tengok Nabi berjalan nak pergi ke rumah giliran siapa sampai hilang dari pandangan mata. Tapi baginda jalan. Dah, orang segak ni tu. Orang pandang sampai tak lepas-lepas. Aisyah ni akan sambut Nabi daripada lirikkan mata dia ketika mana tirai rumah Hafsah tu disingkap. Dia nampak bergerak-gerak. Nak keluar dah, nak keluar dah. Nak keluar dah. Dia duk perhati je tengok. Dah, nak keluar dah. Bila mana Nabi pun singkat-singkat, terpancarlah keindahan wajah suami dia tu nak. Dan kata Aisyah ketika tu rambut dia berjurai ke depan. Subhanallah. Nah. Berjalan dengan pandangan yang tunduk ke bawah. Taklah cangak rata. Tengok dah. Kita ni berjalan cangak. Sepak batu-batu. Langgak orang-orang. Subhanallah. Subhanallah. Tak tahulah kalau baca tentang hadis Rasulullah ni. Kalau bayang merasa macam nak menggila ni. Tak tahu nak cari macam mana aku boleh nak bayangkan. Ya Allah. Nah. Sebab tu apa dia? Sayyidina Thauban tu sampai demam kuning dah. Sakit teruk. Pergi hantar Nabi ni balik ke rumah. Tunggu di depan pintu tak balik-balik. Patut baliklah, tak balik. Kut-kut sekejap lagi Nabi nak panggil pula. Kut-kut ada apa-apa pesan. Tak balik-balik. Duduk dah lama dah. Dia tak panggil dah. Baru berjalan balik. Sampai tahap tu sahabat-sahabat dengan Nabi ni. Punya baiklah Nabi ni, baik sangat-sangat. Dah lah baik tu. Tegak pula, cuma Nabi miskin. Nabi miskin. Sebab Allah Ta'ala nak tunjuk kesetiaan sahabat. Bukan pada harta. Tapi pada akhlak. Jadi kata Aisyah ni, bila aku nampak dia berjalan mai. Lepas daripada rumah Hafsah tu, rumah Aisyah ni. Kalau Allah aku tak tahan diri aku, nescaya aku keluar berlari pergi sambut dia. Aku tengah dia duduk berjalan kan gitu. Macam budak-budak lah kan dah tengok ayah tu balik kerja kan, keluar pergi lari terus. Dan ni anak-anak tak boleh nak lari, keluar pergi lah no. Duduk atas flat nak lari macam mana. Jadi kata Aisyah tu, kenapa? Aku terlalu rindu pada susuk tubuh tersebut. Padahal baru kemarin jumpa nak. Kita ni ada dalam rumah. Bila lah dia ni nak pergi mana-mana. Kalau nak mengadak dah bukan. Sudah Nabi SAW sentiasa menyantuni ahli keluarganya. Okey, hadis seterusnya. Ummu Hani binti Abi Talib. Ummu Hani ni mak menakan dia dah. Menyatakan aku melihat Rasulullah SAW rambutnya diikat menjadi 4 dandanan. Okey, hadis ni saya baca terus maksud dia. Kata Ummu Hani ni mak penakan Nabi SAW. Dia kata disebut sini binti Abu Talib. Kalau Abu Talib ni sepupu lah kan sebenarnya Abdul Muttalib. La'ala sawab, kemungkinan tersilap tulis atau tersalah cetak atau saya tersalah. Mohon ampun pada Allah. Dia kata aku melihat Rasulullah SAW rambutnya diikat menjadi 4 dandanan. Ni nak cerita Nabi dandan. Nabi pernah ikat dandan rambut ketika ini, iaitu pada masa berlakunya hari pembukaan kota Mekah. Fathu Mekah berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Nabi berserta dengan rombongan orang Islam buat umrah qada. Dengan sebab dia nak mai pada tahun ke-6 Hijrah, nak buat umrah, orang musyrikin tak bagi. Lalu berlaku perjanjian Hudaibiyah
Nabi patah balik, niat ihram tapi tak buat umrah. Dia terpaksa buat tahlul ikhtisar bersama dengan para sahabat. Makna dia bertahlul tanpa mengerjakan umrah. Kemudian atas niat tersebut, tahun depan kena qada. Tahun depan tak boleh pergi lagi. Orang musyrikin tak bagi. Bila orang musyrikin langgar perjanjian Hudaibiyah, iaitu berlaku selama 10 tahun gencatan senjata, tapi orang kafir ni dia pelanggar. Bila langgar, Nabi jadi marah. Nabi isytihar perang. Bila Nabi isytihar perang, mereka cukup takut. Kan kemarin saya baca, di antara 6 keistimewaan Nabi SAW, salah satunya Allah Ta'ala letakkan kegerunan pada hati musuh bila melihat Nabi SAW. Dia pun jadi takut. Dengar dia kata Nabi ni nak mai bersama-sama dengan 3,000 muslimin, dia pun jadi takut. Semua masing-masing lari duduk dalam rumah. Dan ketika ni Nabi berihram. Nabi berihram. Nabi di antara sebab kenapa Nabi dendam 4. Tak tahu, saya tak boleh nak cerita, nak bayang macam mana Nabi dendam 4 dah. Kita suka bayang otak kita tak apa cantik ni nah. Kita suka bayang sini dua sini. Wallahualam. Tapi dalam hadis ni dia kata macam tu nah. Tak diterangkan secara terperinci dalam hadis-hadis yang lain. Namun abang kata Nabi pernah dendam rambut ketika mana baginda dalam ihram. Pertama Nabi nak jaga rambut dia tak mau bagi luruh. Kan bila dalam ihram kita ni duk jaga rambut. Takut saat lagi tercakar ke, tergaru ke. Bila gugurnya rambut, kena bayar dam. Itu yang pertama. Yang kedua, perjalanan yang jauh. Sedangkan rambut Nabi panjang. Maka Nabi dendam dia agar tak kena debu dalam perjalanan. Dan Nabi akan sentiasa menjaga rambutnya agar tidak berdebu. Jadi dia nak jaga bagi elok, dia pun dendam elok-elok. Ketika mana, ini berlakunya Fathu Mekah. Sebab apa? Sebab dalam ihram, lelaki boleh pakai kepiah tak? Tak boleh. Tak boleh meletak apa-apa pun di atas kepala. Haram. Bila dalam ihram. Nabi nak jaga rambut. Dia dah berjalan jauh. Bila kena debu, melekat. Benda yang dah berminyak, bila kena debu, lagi tak elok lah. Jadi tu yang kata dia ni sentiasa jaga penampilan. Dia nak jaga rambut dia tak mau bagi lekat debu-debu tu. Berjalan kaki. Kita yang naik bas tu pun rasa punya lama. Orang tanya berapa jauh kita nak pergi Mekah, Madinah ke Mekah. 6 jam. Jauhnya. Dia tak betul. Baru 6 jam duduk atas bas. Ada aircon. Orang bagi ayak. Orang bagi pisang. Hang lena je. Tu pun tak sampai lagi. Tak sampai lagi dah. Jauhnya. Tak ada pemandangan kan. Hanya ada padang pasir saja. Kiri dan kanan. Tapi itulah perjalanan terindah dalam hidup. Kalau ditanya pada saya, banyak-banyak tempat yang musafir, tang mana yang paling indah? Paling indah adalah kota Mekah dan Madinah. Tak ada tempat yang seindah tu. Walaupun hampa layan aku macam sampah, pun tetap itulah yang terbaik. Dan Nabi ni bila berjalan siang malam berjalan, memang hinggap segala lah atas kepala. Kan di antara sunat berihram. Meminyakkan rambut. Pakai minyak wangi. Senang ke depan berjalan. Paling cepat. Kalau berjalan dengan Rasulullah paling cepat 8 hari sampai. 8 hari berjalan. Tak usah lekat ke? Kalau kita 8 hari berjalan, kau rasa kita nak jadi macam mana? Kasut pecah 3. Rambut tak usah cerita lah. Lelaki pula pakai ihram. Dari Zulhulaifah ataupun Bir Ali nak ke Mekah tu 400 km jalan kaki. Lagu mana cerita lelaki pakai ihram? Kan? Tapi Nabi tu duduk serok situ lah. Duduk elok situ lah. Itu sebab tu di antara sunat-sunat sebelum ihram memakai wangi-wangian. Kita ni sampai tak ada nak kerosot. Tak ada nak kerosot.
Hebatnya kehidupan kemewahan yang Allah Ta'ala pinjamkan pada kita. Banyak sangat nikmat Allah untuk kita syukuri berbanding dengan kepayahan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ambil tindakan mendendan rambut. Diikuti oleh sahabat-sahabat lain. Nabi dendang rambut. Pasal apa? Nak jaga tak mau bagi merebang. Sebab dalam keadaan berihram. Itulah baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita masuk hadis 32. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معان بن عيسى حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. Aisyah radhiyallahu anhu menyatakan, aku menyikat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan aku kedatangan haid. Hadis ni nak cerita apa? Dia nak cerita dia sikat rambut Rasulullah, dia dalam keadaan haid. Ini satu hadis yang paling romantik. Nak kata Nabi SAW dengan Aisyah ni manja sungguh. Manja sungguh dengan Nabi. Sebenarnya hadis ni ada panjang, cuma dipetik hanya setakat ini untuk tatapan kita bersama oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, yang mana dia nak abad kata seorang isteri sunat kalau dia boleh sikat rambut suami. Ada suami yang dia tak bagi pegang kepala dia, ada kan? Aku pantang untuk nenek aku duk main kepala aku. Kita sikat kot sini dia marah, tak kena dengan dia punya style. Ada hak suami macam tu. Ada yang suami asal tengok isteri suruh cabut uban. Ada juga. Kalau sampai isteri tu dah takut ni tak ada kuku lah, punya nak cabut uban. Cukup bagi botak lah senang, uban tak ada. Ada seorang suami, ada setengah suami, rambut dia hanya isteri dia je potong. Dan Rasulullah ni memang rambut dia ni dibiarkan kepada Sayyidatina Aisyah untuk menguruskan. Bila mai giliran rumah Sayyidatina Aisyah biasanya akan sikat rambut Nabi SAW mengikut fashion yang dia nak. Sikat bila macam mana pun dia tak marah. Dia nak sikat ke tepi ke, dia nak sikat ke tengah ke. Lepas tu dia abang pula, haid, aku dalam keadaan haid. Ini hadis ni nak menafikan kepada puak-puak jahiliah yang mengatakan perempuan apabila dia dalam haid, jauhilah mereka. Najis. Ini menyangkal tanggapan puak-puak jahiliah. Mereka kalau perempuan main haid, mereka tak bagi tidur dalam rumah. Dia suruh tidur di dapur, tempat yang busuk. Bagi mereka perempuan yang haid tu jijik. Tak di tepi. Kotor. Kan dia pergi isteri ramai, jangan balik pergi rumah dia. Jangan dekati dia. Kalau kata dia mai ke rumah pun, suruh dia masuk melalui pintu dapur. Jangan bagi masuk ke pintu depan pun. Sampai tahap tu dia letak. Tetapi Nabi, walaupun dalam keadaan Aisyah itu haid, kalau giliran Nabi ke rumah Aisyah, dia pi. Walaupun dalam keadaan haid. Abang kata baginda ni cukup adil. Dan dia boleh mendekati dengan Nabi SAW. Ini ada di dalam kitab Iqna, bab yang keempat, iaitu pada menceritakan bab jima' Rasulullah bersama dengan isteri. Walaupun Aisyah dalam keadaan haid, Nabi tetap mendekati, cuma tak melakukan hubungan intim sahaja. Namun Nabi cerita, Nabi kata, walaupun dalam berpuasa, aku tetap memeluk isteri-isteriku dan aku tetap mengucuk mereka. Walaupun puasa. Ni siapa nak pegang air tak boleh puasa. Pegang saya kot. Aku tetap mengucuk dan juga memeluk isteri-isteriku. Dia nak cerita Nabi ni punya romantik. Dan begitu juga ketika mana Sayyidatina Aisyah sedang haid, apabila giliran Nabi SAW ke rumah Aisyah, dia pergi. Koklah macam dinafikan oleh puak-puak jahiliah ni, perempuan haid ni jijik, kotor, berpenyakit. Letak sampai taraf tu nak. Walhal hanya yang dikeluarkan
oleh Allah adalah satu rahmat, darah kotor yang dikeluarkan untuk sihat tubuh badan. Orang yang biasa kedatangan haid setiap bulan, tapi bila dia tak main bulan tu, dia macam rasa tak berapa nak sihat. Dia akan kata, ni aku 3 bulan dah tak main. Hormon pun makin tak betul, sakit sendi, kan macam-macam. Dia lah kalau dah putus haid, saudara yang minta mat. Leceh pula nak uruskan tu. Allah Ta'ala tu maha tahu bila mana waktu yang sesuai datang, yang tengah rajin adalah makhluk tu. Bila mai kita dah makin tua, perbanyakkanlah ibadat, dekatkanlah diri dengan Allah. Tak ada tarikh cuti dah. Umur 60 dah teringin, bila lah aku nak cuti, boleh nak tidur lama-lama sikit. Allah Ta'ala tak bagi dah, sebab Allah Ta'ala nak panggil kita balik. Dalam tempoh nak panggil kita balik, dia nak kita sentiasa dalam keadaan bersedia. Boleh baca Quran, boleh sentiasa bersujud, kerana tidak ada halangan daripada hadas besar lagi. Hadis seterusnya, hadatsana Yusuf bin Isa qala hadatsana Waqi' qala hadatsana Ar-Rabi' bin Sabih an Yazid bin Aban huwa Ar-Raqashi an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru dahna ra'sihi wa tasriha lihiyatihi wa yukthiru al-qina'a hatta ka'anna thawbahu thawbu zayyat. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa memperbanyakkan minyak rambut, merapikan janggut, serta sering memakai penutup kepala hingga pakaian baginda menyerupai pakaian penjual minyak wangi. Sampai tahap tu sahabat meletakkan tasbih ataupun perumpamaan kepada jasad baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sentiasa memperbanyakkan minyak rambut. Minyak rambut ni dia bukan bubuh di atas kepala sahaja yang disebutkan syar. Syar ni minyak. Syar ni rambut. Rambut ni bukan yang ada atas kepala saja, tapi di janggut juga dipanggil rambut. Itu yang disebut, dia kata meminyakkan rambut. Apa yang ada rambut ni, bulu di atas kepala dan juga di dagu baginda. Merapikan jambut ni dia potong bagi elok-elok. Janganlah biak sampai kembang lagu tu. Kan? Orang tengok pun takut. Besar sangat. Merapikan rambut, treatment. Potong bagi elok-elok, bagi kemah-kemah. Jangan sampai sunnah janggut dihina. Jangan sampai sunnah janggut dihina. Benda tu dapat pahala. Bila orang tak faham, orang tengok orang hina. Tu dia minum teh tarik ni, lekat kokok janggut ni. Buit. Jangan sampai dihina. Sedangkan Islam itu cukup indah dan bersih. An-nadhifah minan iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Jadi rapikanlah dia. Potong bagi cantik-cantik. Tu yang bila mana sahabat kata, nak buat macam mana Rasulullah nak bagi elok, Rasulullah buat macam ni ya. Tarik. Yang belen ni lebih ni, potong. Tinggal yang dekat ni je. Lebih tu potong. Ni biak sampai ke pusat. Kan? Orang tengok pun pelik. Buat macam mana yang cara Rasulullah ajak tu, kalau kata ikut, insya-Allah takkan dihina. Dan berkenaan dengan misai, Nabi akan cerita tentang misai. Lelaki ni dia kata, kalau kata lelaki Nasrani, dia akan simpan misai. Nasrani simpan misai, buang janggut. Kalau kata lelaki Yahudi, mereka akan simpan janggut, buang misai. Kadang-kadang lebih kepada buang janggut, buang misai. Dan terkadang-kadang ni Yahudi simpan dua-dua sekali. Namun Nabi SAW cuba mengasingkan agar tidak terlalu menyerupai. Dia bagi orang Islam simpan misai kalau nak simpan. Tapi kalau ikut sunnah Rasulullah, buang misai, tinggal janggut. Tapi kalau hampa nak simpan juga misai, kata Nabi, rapikan dia.
Masuk rapi tu potong bagi elok-elok dengan meletak jari. Kita orang perempuan tak ada misai kan. Tapi ada yang ada kan. Letak jari ni jangan lebih daripada bibir mulut atas ni. Ni biar sampai bertaring lagu tu, tutup lagu ni kan. Potong tak? Makruh. Benda macam tu makruh. Kan makan ni lekat di situ. Jijik tak benda tu? Benda tu kan Rasulullah ni dia punya sayang dekat kita. Dia ajak kita dari dalam kandungan. Sampai jaga rambut, sampai jaga misai, sampai jaga muka, dia ajak keseluruhan. Orang perempuan pula dia kata. Orang perempuan, ada orang perempuan yang dia ada misai kan. Macam kita yang subur bulu roma lebat tu, dia nampak bermisai. Perempuan sunat cukup. Sunat cukup. Kalau ada janggut, kadang-kadang adalah janggut tersesat selai dua. Sunat sunat digunting. Dan begitu juga kalau muka dia yang jenis banyak bulu roma. Kan ada yang muka pipi kot ni banyak bulu roma. Sunat dicukur. Namun satu bahagian yang haram dicukur. Kening. Kening haram dicukur, haram dicabut. Tetapi boleh dirapikan. Kalau kening panjang sampai kerintin tu, boleh kita rapikan bagi elok-elok. Jangan kita cukur, kita buat lain. Ataupun kita cabut, nak bagi dia. Itu tak boleh. Itu haram. Yang pasien, kan ada yang jenis dia cabut bulu kening, nak bagi elok-elok duduk. Yang tu tak boleh. Tapi kalau dia nak besar kabut tu, boleh dirapikan. Dengan cara kita gunting lah, gunting bagi elok-elok. Itu yang dibenarkan untuk orang perempuan bertabarus. Sebab antara benda yang halal yang boleh perempuan perlihatkan ialah muka dan tangan. Jadi jaga. Kemudian ada orang perempuan, dia tangan dia dekat atas ni. Kan ada liang-liang rumah kita ni ada bulu. Kadang-kadang yang jenis subuk tu dia nanti nampak bulu panjang-panjang tu kan. Sunat kalau dia boleh cabut. Cek sendiri, saya tak ada. Sunat kalau dia boleh cabut. Tapi andainya ia tidak menimbulkan fitnah pada mana-mana lelaki yang pandang tak teringin pun. Tak apa, tak kisah. Sebab itu dia di antara benda yang harus diperlihatkan. Satu hari, Sayyidatina Asma binti Abu Bakar masuk ke rumah Nabi SAW. Asma ni siapa? Keipar Nabi. Masuk, pasal apa dia masuk rumah Nabi? Menghantar hidangan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia tak perasan kata Nabi ada di rumah hari tu. Dia pun main lah. Mungkinlah kakak tu masuk apa yang tersedap sikit. Ingat dekat adik. Bawa nak pergi hantar. Asma binti Abu Bakar masa tu pakai baju yang agak jarang. Pakai baju yang agak jarang. Tudung dulu kan bukan macam tudung kita lah ni dah. Dengan pin apa pun tak ada tu. Mungkinlah dia beli lagu tu saja. Dia pun lepas bagi salam, ketika ni cerita Nabi sedang solat duha. Dia ingat Nabi tak ada dalam rumah. Lepas tu bila dia bagi salam, Aisyah ni jawab salam, dia tahu kakak dia panggil masuk. Dia panggil masuk. Nabi masa tu dah elok dah lepas solat duha, terpandang Asma binti Abu Bakar. Cepat-cepat Nabi kalih. Kita kata buangkan pandangan ke arah lain. Asma ni bila tengok-tengok, oh ya ada Nabi. Nabi tengok dia tu kan Nabi kalih kat lain. Terasa dalam hati, dia tak suka kat rumah dia ni. Dia tengok aku dia kalih kat lain. Kalau kita rasa tu, tapi rumah dia dah lah tak tengok kalih muka kat lain. Jadi Nabi tahu apa yang terdetik di hati Asma ni tadi. Lepas tu Nabi kata, wahai Asma, pakaian wanita Muslim tidak jarang.
Jangan memperlihatkan bentuk tubuh badan. Dia pakai baju besar tapi jarang. Dan hendaklah kamu menutup seluruh tubuh kamu kecuali muka dan tangan. Dan labuhkanlah khumur tudung kamu itu melepasi dada. Jadi bermakna, kenapa Nabi kali ikut lain? Sebab Nabi tak mau tengok bentuk tubuh. Dia bukan telanjang. Dia cuma pakai jarang. Okey. Kita hari ni, Yahudi keluarkan fashion baju yang jarang. Dia buat kelak baju jarang, dia buat satu fashion pula, inner di dalam. Tidak. Baju tu dah jarang memang nampak terus. Dia kata tak apa, tak nampak pakai inner. Inner pula ikut bentuk lekuk. Apa hukumnya? Tetap haram. Kalau nak pakai inner di dalam, pastikan inner tu tak ikut bentuk badan. Kalau inner yang di dalam yang kita pakai tu ikut segala bentuk lekuk, bulat-bulat, masuk pelipat-pelipat segala celah tu, haram. Walaupun orang pakai di dalam. Di luar tu longgar. Tapi jarang nampak tembus-menembus. Dia tak apa, dia pakai ni, dia pakai inner. Dia pakai inner pun inner tu ketat. Hukum dia tetap haram. Kerana dia menampakkan susuk tubuh badan tersebut. Sembahyang sah. Sebab tutup aurat, dia balut aurat tu. Tetapi bila orang tengok haram. Tu di antara tabarus wanita tu yang kata Sayyidatina Aisyah ni bagi tahu kepada kakak dia balik, dia kata balik pergi tukar pakaian. Kata Sayyidatina Asma, dia kata selepas daripada Rasulullah tegur dia tu, dia takkan kena dah lagi pakaian tersebut. Walaupun aku hanya memiliki 3 helai pakaian jarang tu suami dia beli kat dia. Siapa suami dia? Siapa ingat siapa suami dia? Zubair bin Awam. Kita baru baca hari ni kan. Zubair bin Awam kan, saya kata dia seorang pedagang. Pedagang pakaian. Kamu jumpa baju hak cantik, baju cantik, kain cantik beli kat isteri. Tak sangka isteri nak pakai keluar pergi rumah Rasulullah. Rasulullah tegur. Jangan pakai. Kita baca satu lagi hadis. Haddatsana Hunad bin Sari. Qala haddatsana Abu Ahwas anil Ash'athi bin Abi Sya'tha an abihi an Masruq an Aisyah qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu tayammuna fi dhuhurihi idza tatahhar wa fi tarajjulihi ila tarajjal wa fi biti'alihi idzan ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan anggota tubuh yang kanan ketika bersuci, menyikatkan rambut dan ketika mengenakan sandal, yakni kasut selipar. Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah ni, dia akan sentiasa memuliakan ataupun mendahulukan anggota yang kanan. Kalau kata dia sikat rambut, dia akan sikat ke kanan. Sikat ke kanan. Kalau kata dia pakai baju, dia akan dahulukan tangan kanan. Kalau kata dia pakai seluar, dia akan dahulukan kaki kanan. Kalau dia pakai kasut, dia akan dahulukan dengan kaki kanan. Kalau pakai stokin, dahulukan kaki kanan. Okey, kita nak dapat pahala ni. Waktu sikat rambut, ingat Rasulullah suka kanan. Dahulukan kanan. Kita nak pakai baju, Rasulullah suka kanan. Kita bubuh tangan kanan dulu. Tengok orang dia pakai baju, dia nanti bubuh dua-dua tangan kan? Dia bubuh dua-dua. Tapi oleh kerana Rasulullah suka mendahulukan yang kanan, nak dapat pahala, pahala percuma Allah nak bagi. Bubuh kanan dulu. Lepas tu baru bubuh kiri. Nak cari pahala. Macam tu juga pakai stokin. Dan bila kita nak keluar aurat kita kan, stokin nak pakai yang mana dulu? Kanan dulu. Walaupun berat kaki kanan tu, kanan dulu. Rasulullah suka. Kita ni dia jadi macam kadang nak berlawan. Kiri tu juga dia nak angkat. Angkat kiri. Rasulullah pakai kanan, angkat balik. Nak pakai kain telekung. Kan daripada kita nak sarung kain telekung ni, biasanya kaki kiri tu ringan sikit, kanan tu berat. Bagi berat kiri tu, angkat kanan dulu,
masuk dalam kain telekung. Pasal apa? Rasulullah suka kanan. Dapat pahala. Kelang kabut nak gelak pakai kasut. Sarung kasut kanan dulu. Buka kasut kanan dulu, kiri baru jelas. Ada? Buka kasut kiri. Tapi masuk tangan, masuk kaki kanan. Buka kasut kiri. Ini di antara yang disebut oleh beberapa hadis tentang adab baginda sallallahu alaihi wasallam akan sentiasa mendahulukan yang kanan kerana sesungguhnya kanan itu terlebih mulia. Kenapa dimuliakan kanan? Kenapa hina sangat ke kiri? Bukan. Kedua-dua makhluk Allah cipta kepada kita, ada kanan, ada kiri. Tetapi mengambil sempena ayat-ayat dalam Al-Quran. Kalau orang tanya, awak mulianya kanan. Sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut berkali-kali ini golongan kanan akan ke syurga. Orang yang man utiya kitabahu biyamini. Barang siapa yang diberi kitab dengan tangan kanan. Orang ni orang yang paling seronok. Dia dapat satu tempat, aku dapat tiket dah. Nak masuk syurga. Mana? Kanan dah capai. Tapi kalau orang yang belah shimal, belah kiri, dapat dah. Main belah kiri. Tak seronok. Sebab tu Nabi kata, apabila kita meringan-ringankan yang kiri hari ini, yang kanan hari ini, la'alan, mudah-mudahan. Allah Ta'ala ringankan yang kanan ini untuk mencapai suratan amal. Dan golongan kanan ini adalah golongan ke surga. Golongan kanan ini golongan yang mendapat naungan yang mana yang disebut oleh Allah naungan yang panjang, tak putus-putus. Mana naungan yang panjang tak putus-putus ni? Teduhan yang panjang. Tak jumpa dah panah. Takkan jumpa dah panah. Dan golongan kiri ini adalah golongan yang paling celaka. Maka muliakanlah yang kanan kerana yang kanan itu paling afdal. Lepas tu kita berwuduk pun sunat basuh kanan dulu. Tapi kalau kita nak basuh kiri dulu boleh tak? Boleh. Cuma makruh. Wuduk sah tak? Wuduk tetap sah. Cuma makruh sahaja. Itulah kata Aisyah di antara keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendahulukan yang kanan. Potong kuku. Jangan pakai dapat kepit kuku tu pakai potong ikut dah je ambil ikut kanan. Kan Nabi sebutnya hampa paling segan nak kira jari, ambil daripada kelingki 1 2 3 4 5. Kemudian hak kiri 1 2 3 4 5. Rasulullah suruh buat macam tu. Kalau hang lagi segan, ambil dari kelingki ni, pergi kau ni naik kau ni. Kita ada buat begitu. Ikut suka aku nak kira. Yang mana yang aku nampak panjang, santah. Okey. Dah sudah dulu hadis yang ke-35 insya-Allah. Kita akan sambung bulan depan. Kalau ada rezeki di sini ada soalan. Hari ni saya pula bagi soalan. Sebenarnya Kak Ina suruh buat kuis. Okeylah ada cendera hati yang dia nak bagi saya mewakili Kak Ina walaupun untuk lain kali Kak Ina buat soalan selepas habis saya kuliah. Ambil soalan daripada apa yang saya baca, baru dia boleh jawab, Tapi yang dia tahan, orang bijak-bijak laksana depan saya. Soalan dia bagi 3 soalan. Siapakah bersama Nabi SAW di kota Taif dan berikan nama yang diberi buah anggur semasa Nabi SAW bersandar sebentar di kota Taif. Dua dalam satu. Dia kata siapa yang ikut Nabi ke kota Taif dan namakan orang yang bagi Nabi makan buah anggur. Teman dia tak tahu. Siapa ingat? Siapa ingat?
Tak ingat ke? Allahu Akbar. Tak ingat ke? Saya tak tulis tu. Cuma nak cari susah kan? Otak kita kan komputer ni no. Tak ingat lah. Betul dah yang adas tu betul dah. Tapi dia teman dia. Ada seorang teman dia. Kan? Ingat adik kan? Saya bagi okey, sahabat Google Meet ni kah? Said bin Harisah. Saya kata. Apa dia? Said bin Harisah. Yang teman dia. Sekali lagi. Sa'ad bin Harisah. Dah. Dekat dah nak bunyi tu. Said bin Harisah. Bukan, sikit lagi. Saat dia duduk jawab. Kakak Ina sikit lagi. Bin tu dah betul dah. Ya? Bin tu dah betul dah. Bukan tu jawab. Saya pun potong tadi. Sa'ad. Bukan Sa'ad. Salah. Kalau tak tahu. Ingat Harisah yang ingat. Hak tu betul. Ada mau depan sikit lagi kan? Hazlina. Siapa dia Hazlina ni? Mana dia orang dia lah? Okey. Hak satu lagi nama apa? Yang duduk di pohon yang bagi Nabi makan buah anggur tu. Kan ada kawan tuan jawab lah tu. Tak boleh. Semua seorang satu. Hadiah dah ni kan? Kena kerat seorang sekat no? Okey. Sebenarnya dia pun malu nak jawab ni. Hak yang dah ni malu ke apa? Kata waktu. Yang menemani Nabi SAW di dalam musafir ke Taif ialah anak angkat Nabi SAW yang bernama Zaid bin Haritha. Awak salah tahabbah. Ni tak boleh bagi hadiah sebab saya seorang sekerat. No? Kemudian Dia duk kata nanti kita simpan dia minggu depan. Tapi tak okey. Yang bagi makan Rasulullah, bagi makan kurma tu memang betul adas. Betul adas. Yang ni senang. Berikan nama unta Nabi SAW. Jamal tu memang unta. Jamal dia memang unta. Ya Taibah. Oh, ada dalam ni jawab. Pasal apa dua orang jawab serentak? Qaswa nama unta Nabi SAW. Yang ni pun share lagi. Ada tak ada lagi? Okey, satu lagi. Satu lagi kok boleh dapat 3 dalam 1. Yang ni paling senang. Sedang diraikan. Nabi lahir hari apa? Berapa hari bulan? Wafat hari apa? Berapa hari bulan? Isnin. Semua dapat hadiah. Kak Ina, hadiah ni saya kata tanggung di depan. Bulan depan. Kau mungkin boleh lebih lagi pasal apa? Hayalah ni semua boleh jawab. Kena bagi dekat semua. Kak Ina bagi tasbih. Saya ingat kena buka biji tasbih ni bagi seorang sendiri. Sekadar hiburan insya-Allah taala. Pokoklah siapa-siapa ada rumah tak mau pakai tu, bulan depan kita boleh bagi sebiji rumah. Seandainya menang boleh jawab soalan kuis. Baik. Saya sudah dulu ada soalan nak tanya berkenaan dengan hari ini. Ya, silakan Puan Hajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah taala. Salam. Okey, baik, terima kasih
berkenaan dengan seorang sahabat yang menyimpan rambut Nabi SAW sampai kepada saat dia nak wafat. Dia sebelum wafat tu, waktu dia sakit tu, dia ada wasiat dah. Anda dia wafat, anda dia meninggal, dia minta rambut tu diletak di bawah lidah dia. Untuk apa? Okay, dia seorang sahabat yang cukup sayang kepada Nabi. Dan rambut tu di dalam sirah mengatakan dia dapat ketika Nabi bercukur sewaktu Nabi buat umrah. Sewaktu Nabi buat umrah. Jadi sebenarnya peristiwa Nabi bercukur ni, rambut Nabi ni diangkat oleh para malaikat, namun berebut, sahabat-sahabat berebut nak ambil. Ada yang dapat, ada yang dapat rambut Nabi. Terus sahabat yang dapat, yang dia letak wasiat ni, diletakkan di bawah lidah. Kenapa dia suruh letak di bawah lidah? Sebab dia nak jawab soalan munkar dan nakir di hadapan Allah. Bersaksikan satu juzuk daripada jasad Rasulullah SAW, melancarkan lidah menjawab soalan munkar dan nakir, melancarkan lidah ketika mana dihisap di padang mahsyar nanti. Dan bukti bahawasanya dia bersaksi Rasulullah itu adalah hamba Allah, bukan dia bertuhankan kepada Nabi Muhammad SAW. Apabila dia bawakan lambang kecintaan seorang sahabat kepada Nabi SAW, bila mana Nabi kata almar'u man ahabba ma'u, seseorang itu akan duduk bersama-sama dengan orang yang paling dia kasih. Harapan yang tinggi menggunung. Kalau kata boleh bawa selai rambut Rasulullah duduk di bawah lidah, harapan yang tinggi menggunung akan dapat duduk bersama-sama dengan Rasulullah SAW dalam syurga nanti. InsyaAllah ta'ala. Itu harapan seorang sahabat. Dapat rambut kita hari ni tak berpeluang lagi nak tengok, tapi alhamdulillah saya diberi kesempatan dapat tengok selai rambut Nabi SAW. Di antara dia tunjuk bukti rambut Nabi tu tak berbayang, sebab Rasulullah SAW ni jasad yang tak berbayang. Kita ada bayang hitam kita tapi Rasulullah tak ada bayang. InsyaAllah. Kenapa Rasulullah tak ada bayang? Sebab baginda nur alan nur, cahaya atas cahaya. Sebab tu dia tak berbayang. InsyaAllah lah kalau ada rezeki kalau ada rezeki Allah Ta'ala tempatkan kita saya selalu sebut, dapat tengok dari jauh pun jadilah. Andai tak layak duduk di sebelahnya, dapat melihat dari jauh pun jadilah. Wallahu a'lam. Habis saya sudah dulu saya mohon maaf di atas kekurangan diri saya. Yang baik itu Allah punya, yang lemah, yang kurang, yang cacat celak itu adalah daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arzuqna qabla al-mauti taubatan wa 'indal mauti syahadatan wa ba'dal mauti jannata wa na'ima ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Ina simpan bulan depan Ina dah. Assalamualaikum. Terima kasih. Sallallahu ala Muhammad. Terima kasih semua nak. Terima kasih Ustazah. Terima kasih semua.
Terima kasih. Terima kasih.